Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okay, kali ini cikgu akan share lagi untuk kerja khusus. Okay, tapi kali ini kita akan fokus kepada penulisan latar belakang kajian. Okey. Untuk penulisan latar belakang kajiannya, apa yang hendak kita masukkan dalam latar belakang kajian. Okay, sebelum itu kita lihat dahulu dalam latar belakang ini, ya, dia merujuk kepada huraian ringkas tentang aspek utama ataupun tumpuan kajian yang dijalankan berdasarkan keperluan tajuk kajian seperti yang telah ditetapkan. Okay. Jadi, cikgu sedia maklum, ya, cikgu rasa para pelajar telah ada pun tajuk untuk kajian masing-masing. Jadi kita akan lihat kepada tajuk tersebut dan satu lagi kita akan lihat juga kepada objektif. Apa objektif yang telah ditetapkan untuk kajian para pelajar. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu, kita teliti semula soalan kajian. Ya, seperti yang para pelajar sedia maklum, soalan kajian kita dia ada dua bahagian. Okey, soalan yang pertama itu, calon dikehendaki menganalisis amalan pengambilan sumber manusia dengan meneliti dua contoh iklan dari dua syarikat yang berlainan bagi jawatan berikut. Jadi satu, peringkat pengurusan pertengahan dan yang kedua itu adalah peringkat pengurusan bawahan. Okey, kemudian tugasan yang kedua adalah calon dikehendaki mendapatkan satu iklan yang sesuai dipohon bagi seorang pemohon jawatan lepasan SPPM dan menyediakan satu resume bagi memohon jawatan tersebut. Jadi, cikgu harap setakat ini untuk soalan ini pelajar-pelajar semua sedia maklum. Ya, maknanya ada dua aspek yang kena disediakan. Satu adalah soalan satu tadi, ya, amalan pengambilan sumber manusia dengan dari dua syarikat dan dua peringkat pengurusan. Okey, kemudian satu bahagian lagi adalah untuk menyediakan satu resume untuk pelajar lepasan SPPM. Okey, persoalannya sekarang, apa yang perlu pelajar-pelajar masukkan di dalam penulisan latar belakang kajian? Ya, sebab ramai pelajar yang dia masih tertanya-tanya, apa yang akan dimasukkan dalam latar belakang kajian? Apa yang kita mau cerita dalam latar belakang kajian? Okey, kita lihat ya para pelajar, namanya juga adalah latar belakang kajian. Jadi maksudnya kamu menjelaskan serba sedikit tentang kajian yang akan kamu buat. Apa yang akan kamu kaji? Ya, apa yang akan kamu kaji, aspek apa yang akan kamu lihat, dari mana kajian tersebut, apa yang menyokong kajian kamu. Okey, di sini cikgu telah senaraikan beberapa tindakan yang perlu pelajar lakukan untuk menyediakan laporan tentang latar belakang kajian. Yang pertama, pelajar perlu meneliti semula tajuk kajian. Lihat semula apa tajuk kajian para pelajar. Okay. Kalau yang sebelum ini, tajuk kita adalah tentang pengambilan sumber manusia. Okay. Dia perlu cari 2 atau 4 syarikat, ya, untuk 2 peringkat pengurusan yang berbeza. Ya, jadi gabungkan ketiga aspek itu dan dapatlah dibentuk satu tajuk kajian yang lengkap. Okay, yang kedua, analisis iklan. Sepatutnya sehingga saat ini pelajar sepatutnya sudah ada beberapa iklan, ya, yang perlu dianalisis. Okay, daripada 2 peringkat pengurusan yang berbeza dan daripada 2 syarikat yang berbeza ataupun 4 syarikat yang berbeza. Okay, itu untuk yang
soalan 1 lah. Dan 1 iklan pula adalah untuk para pelajar punya resume. Jadi kesimpulannya, iklan ini dia kena ada 5 iklan yang berbeza. Ya. Dari satu daripada 2 syarikat yang berbeza atau 4 syarikat yang berbeza, dan yang kedua berbeza peringkat pengurusan. Okey, pertengahan dan bawahan. Dan satu lagi adalah iklan untuk calon lepasan SPPM untuk membuat resume. Okey, kemudian apa yang pelajar kena buat pula seterusnya adalah kenal pasti apa objektif kajian. Sebab kajian ini bergantung kepada para pelajar. Objektif yang pelajar sediakan itu akan bergantung kepada para pelajar sendirilah. Ya, objektif itu dia boleh jadi 3, boleh jadi 4 dan boleh jadi 5. Okey, seterusnya kenal pasti apa aspek yang perlu dimasukkan dalam kajian. Dalam soalan kajian, untuk dapatan kajian itu kita ada 5 aspek yang perlu kita tekankan. Okey. Seterusnya, kumpul maklumat secara teori. Kenapa? Sebab ini kita akan gunakan untuk menyokong kita punya huraian, kita punya perbincangan dalam kajian. Okey. Teori-teori ini adalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita bincangkan, yang mana kita boleh perolehinya daripada buku-buku ilmiah, iklan-iklan internet, daripada kajian perpustakaan, ya, daripada jurnal dan lain-lain. Okey, perbincangan dalam latar belakang ini perlu disokong dengan sumber rujukan. Ya, maksudnya citation. Ya, perlu ada citation-nya lah. Ya, contohnya amalan pengambilan sumber manusia merujuk kepada apa? Okay, dalam kurungan Ali 1990. Itu adalah citation. Ya, kita ada sumber rujukan. Bukan kita maksudnya apa yang kita huraikan itu hanya daripada pendapat kita, tetapi disokong oleh dapatan-dapatan daripada individu-individu ataupun buku-buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Fakta yang tepat, yang betul. Okey, ini cikgu bagi contoh untuk tajuk ya. Analisis amalan pengambilan sumber manusia oleh syarikat A dan syarikat B bagi peringkat pengurusan pertengahan dan peringkat pengurusan bawahan. Okey, ini tajuk yang pertama. Disambung lagi dengan dan menyediakan resume bagi calon lepasan SPPM untuk permohonan jawatan ABC di syarikat A. Ya, ini untuk tajuk yang telah lengkap. Okey, seterusnya kita lihat pula apa objektif. Daripada tajuk kita, daripada soalan kajian kita itu, dia boleh menzahirkan beberapa objektif yang perlu kita capai untuk kajian. Okey, di sini cikgu bagi contoh ada 5 objektif ya. Yang mana yang pertama itu menganalisis amalan pengambilan sumber manusia bagi syarikat A dan syarikat B untuk jawatan peringkat pengurusan pertengahan. Yang kedua, menganalisis amalan pengambilan sumber manusia bagi syarikat A dan syarikat B untuk jawatan pengurusan bawahan. Sebab kita ada 2 peringkat pengurusan. Okey, ketiga, untuk membanding amalan pengambilan sumber manusia bagi syarikat A dan syarikat B bagi jawatan peringkat pengurusan pertengahan. Okey, objektif yang ketiga ini kita mahu membuat perbandingan. Okey, yang keempat, membanding amalan pengurusan sumber manusia bagi syarikat A dan syarikat B bagi jawatan peringkat pengurusan bawahan. Okey. 2, kita analisis amalan pengambilan sumber manusianya macam mana. Yang 2 ini kita mau banding amalan pengambilan sumber manusia mengikut peringkat pengurusan. Okey, dan objektif yang terakhir ini adalah menyediakan resume bagi jawatan ABC yang ditawarkan oleh syarikat A
bagi pemohon jawatan lepasan SPPM. Okey. Objektif yang kelima ini, kalau pelajar lihat, dia menjurus kepada soalan yang kedua. Jadi, kelima-lima objektif ini telah merangkumi keseluruhan tajuk ataupun tugasan kajian kita. Ya, ada dua bahagian soalan, soalan satu dan soalan kedua, membuat resume. Jadi kita masukkan ke lima-lima objektif tersebut. Maknanya, kelima-lima aspek inilah yang akan kita laporkan, yang akan kita huraikan dalam dapatan kajian kita nanti. Okey. Seterusnya, apa yang akan kita lihat ya? Apa yang akan pelajar masukkan dalam latar belakang kajian? Apa yang akan kita bincangkan dalam latar belakang kajian? Okay, daripada tajuk dan objektif tadi, ya, yang dapat cikgu simpulkan di sini untuk kita masukkan dalam latar belakang kajian adalah satu, tentang amalan pengambilan sumber manusia. Bagaimana amalan pengambilan sumber manusia secara umum, ya, belum lagi mengaitkan dengan syarikat ataupun peringkat pengurusan yang dikaji. Sekarang kita mau memperkenalkan dahulu apa itu amalan pengambilan sumber manusia. Okay, kalau kita lihat ya, untuk amalan pengambilan sumber manusia ini, dia melibatkan beberapa peringkat. Ya, dia ada merekrut, dia ada memilih, dia ada penawaran, dia ada induksi. Itu dalam amalan pengambilan sumber manusia. Okay, dalam aspek kajian ini juga kita diminta untuk memfokuskan kepada aspek penghuraian kerja dan spesifikasi kerja serta faktor-faktor yang akan menentukan ganjaran untuk sesebuah organisasi. Okay, cumanya, apa yang wajib, yang penting adalah satu, tentang amalan pengambilan sumber manusia, yang kedua tentang penghuraian kerja, yang ketiga tentang spesifikasi kerja. Aspek keempat dan kelima ini berkaitan dengan faktor penentuan ganjaran dan pemilihan kalau cikgu tidak silap tentang apa ya? Tentang tentang pemilihan, ya, ini aspek dua ini, satu pemilihan dan yang kedua tentang faktor-faktor penentu ganjaran. Ini sekiranya terdapat dalam iklan yang pelajar perolehi, barulah pelajar terangkan, barulah pelajar huraikan. Yang wajibnya adalah yang tiga tadi, ya, iklan itu, ya, spesifikasi kerja, huraian kerjanya. Okay, ini yang wajib ada dalam iklan, atau wajib ada dalam perbincangan dapatan kajian. Tapi kalau dalam iklan dia tidak lengkap, maknanya di sinilah peranan pelajar untuk menganalisis, ya, untuk mentafsir iklan tersebut. Kenapa iklan syarikat A ini tidak menetapkan ini? Kenapa dia begini? Apa alasan? Okey, itu nanti kita akan terangkan lebih lanjut dalam dapatan. Sekarang yang kita mau fokuskan adalah latar belakang kajian. Okay, setelah pelajar memperkenalkan atau menceritakan tentang amalan pengambilan sumber manusia secara umum, ya, dan disokong dengan fakta-fakta ilmiah, okay, yang seterusnya pelajar boleh masukkan bincangkan tentang peringkat pengurusan. Ya, dalam sesebuah organisasi, contohnya lah ayatnya, dalam sesebuah organisasi terdapat 3 peringkat pengurusan yang penting. Okey, peringkat pengurusan atasan, pertengahan, bawahan. Okey, ini disokong oleh siapa? Okey, menurut siapa? Okey, itu fakta yang menyokong, ya. Maknanya bukan kita saja-saja bual kosong atau cerita kedai kopi. Okey.
selepas itu, setelah terangkan, setelah beri fakta tentang peringkat pengurusan, barulah belajar kaitkan dengan masuk pula kepada latar belakang syarikat yang dikaji. Ceritakan sedikit tentang syarikat yang dipilih ataupun iklan yang dipilih daripada syarikat yang berbeza. Contohnya, dalam kajian ini, pengkaji memilih untuk menganalisis iklan daripada syarikat A dan syarikat B untuk dua peringkat pengurusan yang berbeza. Syarikat A adalah syarikat apa? Ya, bentuk perniagaannya apa? Okey, mungkin boleh masukkan berapa bilangan pekerjanya, lokasinya di mana, ya, dia mengkhusus kepada apa. Okey, kemudian begitu juga dengan syarikat B. Okey. Jadi selepas itu barulah pelajar tekankan lagi dalam kajian ini apa yang akan dianalisis oleh pengkaji adalah berkaitan dengan sumber iklan yang diperolehi. Contohnya kita masuk sedikit dalam dapatan. Okay, tentang spesifikasi dan penghuraian kerja yang disediakan oleh kedua-dua syarikat untuk iklan yang berbeza. Kemudian aspek-aspek tentang pemilihan pekerja dan penentu ganjaran sekiranya ada. Dua aspek itu sekiranya ada dalam iklan. Kalau tidak ada dalam iklan, tidak payah sentuh. Okey. Kemudian sudah selesainya itu baru kita masukkan sedikit tentang resume. Selain itu, pengkaji juga dalam kajian ini juga pengkaji menyediakan satu resume untuk memohon jawatan apa dari syarikat apa. Okay. Pelajar boleh masukkan teorinya juga ya. Contohnya resume itu apa, kenapa syarikat, kenapa individu kena menyediakan resume untuk apa kelebihan resume. Okay. Secara ringkas sahaja. Itu sahaja untuk bahagian resume itu dia sikit sahaja. Yang penekanan adalah untuk soalan satu. Okey, ingat ya para pelajar, penerangan untuk setiap bahagian perlu disokong dengan citation yang sesuai dan relevan daripada sumber-sumber yang boleh diterima. Okey, cikgu harap jelas ya penerangan untuk bahagian latar belakang kajian. Ya, cikgu harap pelajar boleh nampak sudah apa gambaran yang pelajar boleh huraikan, boleh terangkan dalam latar belakang kajian. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, kita fokus kepada latar belakang kajian. Okey, jadi sekian sahaja dulu perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk melihat video ini. Jangan lupa ke channel cikgu, ya, channel Cikgu Suri, like, view dan subscribe. Okey, itu sahaja. Berjumpa di video akan datang untuk bahagian-bahagian lain dalam kajian kita punya kajian kerja khusus kali ini. Okey, itu sahaja dari cikgu. Sekian dan terima kasih. Bye.